Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, dalam video ni saya akan menerangkan tentang lab 3. Lab 3 bertajuk Traffic Sequential Circuit. Okey, so kat dalam ni sebenarnya apa yang anda lakukan adalah anda nak design 2 bit counter menggunakan D flip-flop. Okey. Kita recall balik. Ni awak punya block diagram of the traffic signal control logic. Okay, so kita dah siapkan pada lab 1 combinational logic. Dalam lab 2 awak dah buat timing circuit. Okay, dan dalam lab ketiga ni kita nak buat part yang terakhir sekali iaitu sequential logic. Okay, bagi sequential logic circuit ni ada 3 input yang akan masuk iaitu short timer, okay, long timer dan 10 kHz clock input. Okay, ketiga-tiga input ni masuk daripada lab 2. Alright, kemudian output of the sequential logic ni ada 2 iaitu 2-bit binary number yang awak akan count menggunakan D flip-flop tersebut dan output dia adalah I0 dan I1. Output daripada sequential logic ni akan masuk ke dalam combinational logic. Okay, alright, so awak akan dapat satu complete system setelah awak buat ni yang mana awak akan buat sambungan all the complete system dalam projek nanti. Okay, sebelum tu saya nak ingatkan semula untuk lab 3 ni awak perlu buat berkumpulan iaitu group of 2 student. Okay, so boleh cari partner masing-masing lah. Okay, lagi satu, okay, untuk sebab saya tak nak awak buat sambungan direct lagi daripada timer circuit kepada sequential logic. Jadi untuk short timer dan long timer awak cuma gunakan switch sahaja dahulu sebagai dia punya input. Okay, untuk clock tu boleh ambil circuit clock timer yang dah dibuat dalam lab 2. Untuk short timer dan long timer kita nanti dulu awak boleh gunakan switch sahaja dahulu sebagai dia punya input. Alright. Dalam lab sebelum ni kita dah tahu berapa lama setiap traffic light perlu menyala. Okay? Tetapi bagaimana kita nak pass the signal daripada satu traffic light kepada traffic light yang lain? Macam mana ada di antara traffic light ni dia nak berkomunikasi? Okay, macam mana kita nak tahu this traffic light, after this traffic light is red and then next one should be green. Macam mana kita nak buat? So kita akan solve this problem di dalam lab ini. Di mana kita dah menggunakan sequence requirement ni. Okay, kita akan dapat satu state diagram yang baru. Okay, apa yang ada dalam sequence requirement ni? The following are the sequence requirement for this project. At first state 00 and third state 10, the system transition to the next state when the long timer goes off. Okay, so dia kata pada state pertama 00 dan state ketiga 10. Okay, this one state 00 dan juga state 10. Okay, when the long timer goes off, the system transition to the next state. Okay, so bila the long timer turn off. Okay, so kita ada kat sini long timer kita guna notation TL. Okay, bila TL sama dengan 0, dia akan bergerak daripada first state kepada state yang kedua. Okay, and then pada state yang ketiga bila TL sama dengan 0, dia akan bergerak daripada state yang ketiga kepada state yang keempat. Alright. Untuk sebelum ni kita dah buat TL ni berapa lama dia nak bergerakkan. So dia akan berpusing, akan still berada pada state yang sama apabila TL sama dengan 1. Okay, at the first state when TL sama dengan 1, okay, maksudnya TL belum lagi cukup kepada 25 second, so dia akan still berfungsi pada state yang pertama. Tapi apabila TL dah off, maksudnya TL dah cukup dah 25 second, so dia akan bergerak kepada state yang seterusnya. Alright. Kemudian requirement kedua, at the second state and fourth state, the system transition to the next state when the short timer goes off. Okay. Ni second state and the fourth state, bila short timer TS goes off, from the state 2 will go to the state number 3. Okay, dan pada state yang keempat apabila short timer off, dia akan bergerak daripada state yang pertama state yang ketiga
state yang keempat akan bergerak ke pada state yang pertama. Okay, dan setelah mengambil kira all this requirement, kita punya state diagram yang baru dapat bentuk yang macam ni. Okay, alright. So harap semua faham dia punya state diagram ni. Bila arrow tu berada di tempat sendiri, maksudnya dia still akan melakukan proses yang sama sampailah condition tu berubah. Okay, sampailah awak punya timer ni dia berubah. So kalau macam circuit design yang awak tengok dekat dalam untuk contoh 1, contoh 2, kita tak ada consider the control input. Jadi timer kat sini adalah control input yang menentukan ke mana counter kita bergerak. Alright. Okay. Jadi kat sini untuk state yang pertama dan untuk state yang pertama ni contohnya apabila TL sama dengan 1, so dia akan count at its own state. Okay. Maksudnya dia punya next state adalah 00. Kalau present state 00, TL sama dengan 1, next state dia adalah 00. Okay, kalau macam untuk TL sama dengan 0, apabila TL sama dengan 0, present state adalah 00, maka dia punya next state adalah 01. Okay, itu maksud dia. Okay, part 1. Apa yang awak kena buat? Design a 2-bit binary counter using the flip-flops. Okay. Consider long timer TL and short timer as your control input for the counter to work. Okay, as shown in figure 1, the output from this counter will be input to the conventional logic circuit. Show all your design step. Maksudnya awak kena tunjuk truth table ataupun kita panggil excitation table, the equation and then circuit implementation. Okay. Saya tunjuk kat sini, saya tunjuk sikit contoh. So mungkin blur kan, macam mana nak buat kan. Okay, first kita mulakan, bila dah ada state diagram, kita akan mulakan dengan kita panggil excitation table lah, dia punya truth table ni kan. Ni saya dah lukis siap-siap nak menjimatkan masa. So sekarang okay, kita tulis dulu semua you punya present state kan, 00. Okay, so kita tengok pada state 00, this one state 00. Okay, apa dia punya control input? So kita consider bila TL sama dengan TL sama dengan 1, so kita boleh tulis TL lah. Bila TL sama dengan 1, okay, TL sama dengan 1, kita tulis TL. Bila TL sama dengan 0, kita tulis TL bar. Alright, present state 00. So next state dia apa? Bila TL 1, present state 00, when the control input TL sama dengan 1, the next state dia adalah dia pergi kepada state yang sama, 00. Okay, seterusnya apabila TL sama dengan apabila state dia 00 lagi, okay, kita masih di state 00. Alright, and then pada masa ni TL sama dengan 0. TL sama dengan 0. So kita tulis kat sini TL bar, TL bar, kemudian bila TL sama dengan 0, which is TL bar, dia akan pergi kepada next state dia adalah 01. Alright. So kita tengok pula kepada second state. Okay, second state sekarang adalah 01. Second state 01. And then bila TS sama dengan 1, dia punya next state adalah 01. TS sama dengan 1. So maksudnya TS lah, TS. So dia punya next state adalah 01. And then bila TS bar, okay, bila TS sama dengan 0, dia pergi ke mana? Dia akan pergi kepada third state kan? 10. Alright. And then next state dia adalah, ini present state. Alright. So present state dia adalah 01. Next state dia pergi kepada, bila present state adalah 01 kat sini, bila control input dia TS bar, this one, so next state dia adalah 10. Okay. So untuk tengok di control input ni, orang boleh tengok truth table lah yang saya ada tunjuk dalam circuit kan. Kalau JK apa, kalau output apa. Okay, so follow all the truth table. Untuk keluarkan D punya control input. Ini dia punya excitation table. Okay. Jadi untuk buat dia punya
dia punya apa ni, K-map. Okay, so untuk soalan ni, sebab awak punya control input, dia melibatkan TL dan juga TS bar. Jadi saya tak suggest awak untuk directly from the D untuk buat K-map. Okay, saya nak nak awak keluarkan dia punya equation dulu. Okay, contoh D1 apa dia punya equation. So equation yang awak kena consider, input dia adalah dua-dua ni. Okay, TL kosong. Contohlah, ini contoh bukan betul kosong. Contohlah D1 ni, dia punya value kat sini adalah 1. Dan nanti ni awak kena siapkanlah sampai habis state ni. So saya nak tunjukkan contoh yang kat sini je. Okay. Let's say sekarang ni D1 sama dengan, okay, saya nak buat equation yang untuk ni. Saya tunjuk contoh je. So nanti awak kena habiskan sampai siap ni. Okay, contoh kalau equation dia ada yang ni saja, okay. So D1 sama dengan, so kita tengok yang high kat sini adalah yang ni kan. So D1 adalah TL bar dan present state adalah I1 bar saya letak bar kat atas ni lah. Okay, I1 bar dengan apa kat sini? I0 bar. Tambah, so kita tengok pula yang lagi satu ni, output yang satu, TS, kemudian I1 bar, I0. Okay, so awak keluarkan equation macam ni. Daripada equation ni, barulah awak buat dia punya K-map, and then dapatkan dia punya simplified equation, kemudian baru lukis dia punya circuit. Alright. Okay. Setelah awak design the counter, settle part design, awak kena implement lah. Okay, macam biasa, implement menggunakan IC, implement circuit from 1.1 using IC. Okay, include clock signal from lab 2. Okay, to drive your flip-flop clock. Okay, sebab nanti dalam awak punya counter ni awak kena gunakan D flip-flop. Jadi untuk bagi flip-flop tu berfungsi kena ada clock input. Jadi gunakan clock yang awak dah buat pada lab 2, ambil circuit tu letak di dalam awak punya counter sekaligus. Right? Simulate your circuit and observe your output. Okay, state your observation in one paragraph. Nanti awak kena observe apa output yang awak dapat. Tadi TL dengan TS tu gunakan Swiss So awak boleh play around lah bila TS 00, 01, 11 dan 10. Apa yang berlaku pada dia punya output of I1 dan juga I0. Okay, tak apa awak dapat apa-apa pun, awak just observe je and then bagi tahu apa awak punya observation, apa output yang dapat. Bila TS 00, apa output yang berlaku. TS 10, apa yang berlaku. Boleh baca ke, tak boleh baca ke. Alright. Kemudian 2.2, in order to make your counter sequence readable, you need to change the frequency value generated by the clock input. Okay, sebab 10 kHz clock punya frekuensi yang kita buat masa lab 2 tu terlalu laju untuk awak punya counter ni. Okay, jadi saya nak awak gunakan knowledge daripada lab 2, macam mana awak nak dapatkan frekuensi yang okey supaya awak boleh baca. Okay, macam mana awak nak tahu awak punya circuit tu function okey tak okey? Awak set awak punya TL dan TS ni off kan dia. Okay, letak dia pada ground 00, TS 0, TL 0. Okay, and then bila awak letakkan kedua-dua switch ni kepada 0, awak akan nampak counting sequence tu daripada 00 sampailah 11. Okay, counting sequence yang betul. Jadi saya nak awak gunakan knowledge daripada lab 2, adjust komponen dalam clock punya circuit untuk dapatkan frekuensi yang tidak terlalu tinggi supaya awak punya output tu readable. So kat sini tak ada value yang betul, tak ada value yang salah lah. As long as awak punya frekuensi tu dalam awak boleh baca, awak punya output yang keluar tu boleh nampak 00, 01, 10 dan 11. It is okay. Alright. Okay, ini clock, tengoklah awak guna clock ni NGT ke PGT ke, boleh tulis kat sini macam dalam tu. Flip-flop punya nota, bila NGT dia naik ke atas arrow, bila NGT arrow ke bawah, bila PGT arrow ke atas. So apa output yang keluar. Okay. So yang ni bila we setting all the switches TL dengan TS equal to 0. Okay. Alright, jadi itu yang apa awak perlu buat dalam lab
3. Okay. Saya harap briefing ni awak fahamlah bagaimana untuk awak siapkan awak punya lab 3 tersebut.